Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kesembilan daripada perkara-perkara yang perlu diketahui dan dikerjakan bagi tujuan kesempurnaan sembahyang, iaitu kesempurnaan bacaan. Jadi kesempurnaan bacaan itu 3 perkara yang mesti kita perhatikan. Yang mesti kita tahu dan mesti kita usahakan kalau kita nak mencapai kesempurnaan sembahyang. Yang pertama ialah bacaan yang sahih dengan tartil dan ketiadaan berlagu-lagu. Baik, apa maksudnya? Maksudnya bacaan yang sahih ini bacaan yang sah lah. Maknanya kalau katakan suratul Fatihah, maka bacaan yang sah. Sah dari segi maknanya bacaan yang sah dari segi tajwidnya dan bebas daripada lahan jali. Lahan jali maknanya kesalahan yang besar yang boleh menyebabkan bacaan Fatihah itu tidak sah. Begitulah juga dengan bacaan-bacaan yang bersifat rukun qauli yang lain. Apa contohnya? Takbiratul ihram itu rukun qauli. Maka bacaannya kena bacaan yang sah. Sah termasuk syarat-syarat sahnya. Kita dah belajar semua kan. Contoh kalau takbiratul ihram, lafaz yang diterima ialah Allahu Akbar. Maka itu bacaan yang sah. Tak boleh bacaan lain. Walaupun sama makna. Allahu Kabir ke, tak boleh. Itu juga dengan rukun-rukun qauli yang lain. Contohnya ialah tasyahud akhir. Tasyahud akhir pun bacaannya mestilah bacaan yang sah. Termasuk syarat sah. Contohnya membaca, bila sebut membaca berarti kena dengar lah. Bacaan yang boleh didengar sekurang-kurangnya oleh diri sendiri. Tak boleh baca dalam hati. Baca Fatihah ke, baca tasyahud akhir ke dalam hati. Mulut pun tak kumat kamit, tak bunyi kan, maka tak sah. Termasuk juga ialah memberi salam. Ini semua yang bersifat rukun qauli. Rukun bacaan. Baik, dengan tertil, makna dengan tertil ni yang melibatkan bacaan-bacaan sebab yang dikatakan tertil ni ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini kata Sayyidina Ali. Mentajwidkan huruf, mana huruf yang makhraj yang betul, daripada makhraj yang betul, dan huruf yang tidak berubah kepada lain. Sebab dalam bahasa Arab ni huruf kalau berubah kepada huruf yang lain, maka dia boleh merubah makna. Ini kita dah belajar sebelum ni. Contoh, katakan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tak boleh kita bacakan, kita tak boleh panjangkan Allahu Akbar. Ataupun kita panjangkan bar, Allahu Akbar. Itu semua bacaan-bacaan yang tidak sah.
sebab dia telah menambah huruf. Menambah huruf. Jadi yang dikatakan lahan jali ni dia ialah kesalahan-kesalahan yang boleh merubah makna. Sama ada huruf bertukar, sama ada baris bertukar, ataupun kalimat bertukar. Ini semua yang boleh merubah makna, maka menyebabkan bacaan tidak sah. Tartil juga membawa maksud membaca dengan tamahul. Apa makna tamahul? Baca dengan pelan-pelan. Bukan baca perlahan, baca dengan pelan-pelan. Dari makna tu kan, pelan-pelan dengan perlahan. Sebab apa? Tujuannya supaya tamahul ni supaya kita dapat memerhatikan ayat-ayat tu. Sehingga membawa kepada fahmil Quran. Dapat memahami Al-Quran yang apa yang kita baca. Barulah sempurna bacaan tu. Dan ketiadaan berlagu-lagu maknanya lagu-lagu yang merosakkan bacaan. Adapun lagu-lagu yang masyhur, yang dipelajari dalam ilmu tarannum tu tak apa. Ini lagu-lagu yang mungkin kita campur aduk ke, lagu Hindustan ke, lagu apa? Lagu asli ke kan, lagu Dondang Sayang ke apa kan. Itu yang kena hati-hati lah. Tambah kalau lagu-lagu yang merosakkan bacaan. Tak sedap kan. Contohnya kita nak sedapkan, kita panjang-panjangkan ke ataupun kita lenggok-lenggokkan suara ke dan sebagainya, sebab semua tu boleh membawa kepada riak. Riak ni kalau dalam membaca Al-Quran banyak berlaku. Kita rasa kita mempamerkan bacaan bagi tujuan supaya orang kagum dengan kita. Itu termasuk dalam pengertian riak. Baik, yang kedua bacaan dengan tafakur dan tadabbur. Maknanya ini untuk semualah. Semua yang dikatakan rukun qauli ataupun juga sunnah yang qauli, bacaan-bacaan sunnah tapi qauli. Contoh surah-surah lepas Fatihah, tasbih-tasbih yang kita baca dalam rukuk dan sujud, doa duduk antara dua sujud. Ini semua sewajarnya kita tafakur dan tadabbur. Jadi maknanya nak tafakur dengan tadabbur sudah pastilah kena belajar. Kena tahulah apa yang kita baca tu. Barulah kita dapat tadabbur dan tafakur. Al-Quran contohnya. Al-Quran memang diturunkan supaya manusia mentadabbur ayat-ayatnya. Dan manusia mengambil peringatan. Setelah difikirkan ayat-ayat tu, maka dia akan dapat peringatan. Ini disebut dalam surah Sad ayat 29 kan. Kitab A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun. Kitab ini yakni Al-Quran adalah satu kitab yang diturunkan, yang kami Allah turunkannya kepada kamu. Wahai Muhammad, mubarakun, satu kitab yang mubarak. Kitab yang penuh dengan keberkatan. Maknanya siapa yang menerima Quran, yang membaca Quran, maka dia akan dapat keberkatan. Apa tujuan Quran diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memerhatikan, mentadabbur akan ayat-ayatnya. Jadi itu jadi hujah bahawa Quran ni mesti ditadabbur. Kerana itulah dia punya purpose dia. Dia punya tujuan dia diturunkan. Dan juga waliyatazakkaru ulul albab, yang diambil dan adalah menjadi pengajaran, peringatan oleh orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Ini berarti
Al-Quran mesti menjadi bahan yang difikirkan. Ini yang kita dapat tadabbur dan tafakur. Tuntutan dalam membaca Al-Quranul Karim. Sebab itulah maknanya pentingnya kita belajar. Ya, pentingnya kita belajar. Memanglah kita boleh apa nama ni, kalau kita menghafal makna-makna ayat tetapi mempelajari Al-Quran bagi tujuan untuk tafakur dan tadabbur takkan sempurna melainkan kita mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, bukan tak boleh, tapi sukarlah. Sukar. Maknanya nak dapatkan kesan ataupun feeling lah dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Dan yang ketiga ialah hendaklah diamalkan apa yang dibacanya itu. Maknanya memang kita dengar ayat-ayat itu dibaca dalam Al-Quran, dibaca dalam sembahyang. Tapi dari sudut penghayatannya mestilah berlaku di luar sembahyang. Contoh dalam surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala menyebut, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Nikmat tu maksudnya apa? Adakah nikmat makan minum? Adakah nikmat kekayaan, nikmat ilmu, nikmat berkeluarga, nikmat berkerjaya dan sebagainya? Kalau itulah nikmatnya, maka sama je lah kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Tak ada beza lah. Kalau kita sekadar nikmat-nikmat tu, sebab orang tak beriman pun dapat juga makan minum, dapat juga ilmu, dapat juga kekayaan dan sebagainya. Maka nikmat di situ adalah nikmat yang khusus, yang tidak diberikan melainkan orang-orang yang terpilih di kalangan manusia ni, di kalangan hamba-hamba dia, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka siapakah mereka golongan yang mendapat nikmat iman dan nikmat Islam? Jawabnya ialah minan nabiyyin wasyuhada, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu dijelaskan dalam ayat surah An-Nisa kan. Ini golongan yang mendapat nikmat daripada Allah, yakni para nabi, para syuhada dan juga para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, maknanya untuk menjadi para nabi ini memang tak boleh lah. Tak ada nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi siddiqin perlukan kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa. Tinggi makam tu. Untuk menjadi syuhada, kita kena buktikan keimanan kita dengan perjuangan bermati-matian sampai mati dalam keadaan syahid. Maka pilihan yang ada pada kita ialah menjadi orang yang soleh. Maka menjadi orang soleh ni jadi kewajipan lah. Untuk kita kerjakan, untuk kita usahakan. Iaitu bagi tujuan kita menghayati kefahaman kita tentang surah yang dibaca, ayat Quran yang dibaca dalam sembahyang itu sendiri. Yang menjadi orang soleh. Soleh ni mudah fahamnya orang yang baik lah. Soleh ni. Soleh ni orang baik lah. Hati baik, lidahnya baik, perangainya baik, kaki baik, tangan baik, semua baik. Ini orang yang soleh. Kan? Jadi barulah maknanya bila kita memenuhi kan, 3 perkara ni dalam konteks kesempurnaan bacaan ni, maka dia akan ada kesan yang besar dalam diri kita.
kesan yang besar dalam diri kita itu sendiri. Baik. Kemudian perkara yang ke-10, kesempurnaan rukuk. Ke-10 yakni perkara yang perlu diketahui, perlu dikerjakan kalaulah kita nak sempurnakan sembahyang. Iaitu kesempurnaan rukuk, 3 perkara. Pertama, ratakan belakang dan leher dan jangan meninggi atau merendahkan kepala. Maknanya kalau kita rokok tu, maknanya antara punggung dengan tulang belakang kita ni lurus sampailah ke tengkuk, begini kan. Bukan rendah sangat ataupun tinggi. Ini banyak orang berlaku. Sekalilah orang yang, ini bagi kes orang yang sihat lah. Ada orang sakit pinggang, tak boleh nak rokok. Dia boleh rokok sikit je. Itu lain. Itu kes-kes yang tersendiri lah. Tapi dalam konteks yang sempurna, dalam keadaan kesihatan yang sempurna, maka kena ratakan belakang, leher dan kepala. Maknanya jangan meninggi kepala atau merendahkan kepala. Ini dari segi kesempurnaan fizikalnya. Secara fizikalnya. Sebab soal kesempurnaan rokok ni maknanya dia melibatkan kesempurnaan sunat hai'ah lah. Sunat hai'ah tu sendiri. Yang kedua, menghantarkan 2 tapak tangan ke atas lutut dan jarangkan antara jarinya. Tangan letak atas lutut dan kita jarangkan sikit jari. Jangan kita rapatkan ataupun kita buka sangat. Kita jarangkan begitu. Dan yang ketiga, kesempurnaan rukuk ialah tamak-ninahkan rukuk. Dan dibaca tasbih serta ta'zim dan tetapkan. Apa maknanya tamak-ninah? Tamak-ninah maknanya kita ambil masa untuk menetapkan anggota kita ketika rukuk. Maknanya jangan bergerak-gerak lagi. Jangan ada pergerakan apa-apa. Kita tetapkan anggota-anggota ketika rukuk tu. Itu secara fizikalnya. Secara spiritualnya, kita nak timbulkan rasa feeling dalam rukuk tu. Maka oleh kerana itulah kita baca tasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dengan keadaan kita mentakzimkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Dan tetapkan, maknanya dalam kata kita kita tambat dalam hati kita pengertian tasbih tu. Tasbih ni maknanya mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tak layak pada Allah, termasuk juga segala nak membersihkan Allah Ta'ala daripada segala su'uzon yang ada dalam hati kita sendiri. Buruk sangka yang ada pada hati kita yang sering berlaku bila kita teruji dengan ujian-ujian. Ujian kesusahan, ujian kelaparan, ujian sakit, ujian kehilangan nyawa, kegagalan, kekecewaan dan sebagainya. Itu dia. Jadi sebab itulah kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita membaca tasbih. Itu yang dikatakan tasbih. Tasbih ni mensucikan. Jadi bila kita fizikalnya kita tetapkan anggota, kemudian dari segi kejiwaannya kita menghayati, mentakzimkan apa yang kita baca, walaupun bacaan itu adalah bacaan sunnah hai'ah, maka zahir dan batin kita ketika rukuk akan membawa kita kepada satu perasaan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perlakuan rukuk ni menundukkan kepala ni, menundukkan
menundukkan diri kita takkan berlaku kepada yang lain selain daripada Allah. Kita takkan rokok pada manusia, kita takkan rokok pada binatang, takkan rokok pada pokok ke, rokok pada batu ke, busut ke, gua ke, apa tak ada. Rokok hanya kita akan buat atas keyakinan kita bahawa rokok ni hanya kepada Allah. Jadi rokok ni adalah perlakuan ibadah. Ianya satu perlakuan ibadah yang hebat sebenarnya. Maka oleh kerana itulah ketika rokok, kita kena bawa jiwa kita supaya timbul perasaan ketundukan kita pada Allah. Kerana feeling ketundukan pada Allah inilah yang menjadikan jiwa kita sebagai jiwa seorang hamba. Jiwa hamba. Kita ni hamba, bukannya bos. Jadi yang kita kena rasakan ketika kita tamakninah dalam rokok itu sendiri. Memanglah benda ini sebenarnya tak mudah. Bukan senang. Bukan senang sebenarnya. Kita lebih mudah kita ni khusyuk kalau tengok bola contohnya. Tanya orang lelaki dah suka tengok bola kan. Orang perempuan suka tengok apa? Katakanlah orang perempuan siapa Atika lah suka memasak kan. Suka memasak, tengok kat TV ada pula program memasak. Masak pula masakan yang memang special kan. Masak lamak cili api Negeri Sembilan contohnya kan. Jadi bila kita tengok benda yang kita suka, yang kita minat, tengok TV lah, tengok cara masak ni, memang kita akan dapati kita boleh khusyuk walaupun program memasak tu mungkin sejam dalam TV. Sehingga tak sedar anak kita menangis kat tepi kan, kita tak sedar anak kita tak apa dia buatnya. Dia lari masuk bilik ke, naik panjat tangga ke. Sebab dek khusyuknya kita melihat benda yang kita suka. Berjam-jam pula tu. Boleh kita duduk terpacak, orang kata. Tapi bila kita sembahyang ni panjang pun 15 minit lah. Kalau imam baca surah panjang, 15 minit lah lebih kurang. Kalau biasa-biasa pun 10 minit. 10-15 minit ni sebenarnya tempoh yang pendek sangat. Pendek sangat. Maknanya kalau kita nak khusyuk tu sepatutnya mudah sangat. Berbanding tadi tengok bola, tengok program masak kan, yang kita minat tu, berjam kita boleh bertahan, terpacak tengok, khusyuk je tengok kan. Tapi bila sembahyang, bayangkan, sukarnya walaupun sekadar 10-15 minit. Ianya balik kepada soal kejiwaan kita sebenarnya. Fokus pemikiran, hati kita, dan itu yang bisa sebut kan, pemikiran, akal, roh kita, hati kita, nafsu kita. Ini yang menyebabkan yang boleh membawa kepada khusyuk. Sebab khusyuk ni bukan sekadar soal hati, dia keseluruhan. Maknanya bila kita tundukkan kepala kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rokok, ianya bukan sekadar kepala kita. Dia melibatkan soal zahir dan batin kita. Maknanya melibatkan perlakuan jasad, juga roh kita, hati kita, nafsu kita dan juga roh, hati, nafsu dan akal kita. Itu yang kita nak bawa khusyuk dalam 10-15 minit dalam sembahyang. Baik, jadi oleh kerana itulah perlukan kepada mujahadah yang bersungguh-sungguh. Sebab penghalang besar kita nak dapat khusyuk ni sebenarnya nafsu kita. Nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Nafsu ni diri kita lah sebenarnya. Diri kita lah yang akan menyuruh kita buat baik ke ataupun menyuruh kita buat jahat. Diri kita lah. Diri kita lah yang nak buat baik ataupun nak buat jahat. Itu sebenarnya. Jadi, kalaulah diri kita ni, nafsu tu, tidak kita didik dia, tak kita asuh dia, memang dia akan menguasai kita lah. Dia akan menguasai kita. Jadi, oleh kerana itulah,
Dalam sembahyang ni sebenarnya kita melatih nafsu kita. Melatih nafsu kita supaya dia tenang, supaya dia terkawal, dan supaya dengan itu akan dapat kita rasai rasa khusyuk itu sendiri. Baik, kalau musannif rahimahullahu ta'ala, yang ke-11 ialah kesempurnaan sujud. 3 perkara. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Yang kelima, okey, yang kelima daripada apa? Yang kelima daripada kenapa? Kenapa kita kena memelihara hati kita daripada sifat-sifat mazmumah yang tercela, dan wajib menghiaskan hati kita dengan segala sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Sebenarnya dari sudut tarbiyah lah, tarbiyah nak terhadap hati kita, inilah dia. Di antara fokus tarbiyah pada hati kita sepanjang hidup kita sebenarnya. Kena proses hati kita ni supaya bersih daripada segala sifat-sifat mazmumah, dan kita hiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Ini sebenarnya prosesnya. Ini sebenarnya perjuangan kita dalam konteks peribadi, dalam konteks dalam diri kita, yang perlu kita sungguh-sungguh serius. Sebab kalau kita tak serius, penyakit-penyakit, contohnya penyakit hati ni, kalau kita biarkan, dia akan merebak. Dia akan merebak tanpa kita sedar. Contohlah sifat takabur, sombong kan. Orang yang sombong ni tak sedar dia sombong. Sebenarnya. Kita pun kalau kita ni ada sifat sombong, kita takkan sedar. Kecuali dengan rahmat Allah, dengan petunjuk Allah, Allah Ta'ala perlihatkan pada kita sifat kesombongan yang ada pada diri kita tu. Bila kita nampak dengan mata hati kita, rupanya ini sombong. Rupanya aku ni sombong lagi, takabur lagi. Ada perasaan melihat diri lebih baik daripada orang lain. Suka memperendahkan orang lain. Itu sombong. Itu pun hasil daripada ilmu yang kita belajar lah. Maka barulah kita akan berusaha untuk membersihkan. Sebab itulah sebenarnya pentingnya kita faham perkara ni. Sebab proses untuk membersihkan hati kita daripada sifat kesombongan ni, sifat-sifat mazmumah ni, dan menghiaskan hati supaya boleh terhias dengan sifat-sifat mahmudah. Ianya sebenarnya satu proses yang boleh berlaku dalam sembahyang tu sendiri. Dalam sembahyang tu, apa yang contoh tadi kan, kita bincang tentang kelakuan rokok. Kelakuan rokok ni antara yang boleh mengajar hati kita untuk jadi seorang hamba yang rendah diri, tawaduk. Itu sebenarnya.
Sebab itulah pentingnya semayang. Semayang ni satu wasilah tarbiyah. Wasilah tarbiyah yang boleh membersihkan jiwa daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang boleh menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Ini semayanglah, peranan semayang. Yang habis sebut pada minggu lepas, inilah sifat yang Allah Ta'ala beri melalui Al-Quran. Baik, jadi kita dah masuk pada yang kelima, kenapa kita kena bersihkan hati kita daripada kelakuan mazmumah dan hias hati kita dengan sifat mahmudah. Yang kelima ialah kerana bahawasanya jantung itu, ataupun jantung dalam konteks kitab ni ialah hati kita lah. Tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Hati ni, di situlah letaknya wadah ataupun bekas di mana boleh diletakkan ilham yang baik daripada malaikat, dan dalam masa yang sama juga boleh menjadi tempat was-was bagi syaitan. Was-was bagi syaitan. Kita boleh rasa sendirilah dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dapat rasa kita dapat ilham yang baik-baik. Kita nak buat kerja dakwah contohnya, buat kerja tarbiyah contohnya, buat kerja kebajikan, nak islah masyarakat. Maka orang-orang yang hatinya bersih, dia akan sentiasa dapat ilham yang baik daripada malaikat. Dia diberikan ilham oleh para malaikat. Kita dapat ilham tu pula kadang bukannya ketika kita, bukan sekadar ketika kita semayang ke, ataupun ketika kita berwirid lepas semayang ke dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ilham ni datang masa kita bekerja, tengah sibuk bekerja, sedang buat aktiviti harian kita dapat ilham. Kalau orang yang berceramah, contohlah kita tengok orang yang berceramah, pengalaman kita ramai kaki ceramah kan. Bila kita berceramah ni, kadang kita nak bawa 2-3 poin. Tapi ketika berceramah tu tiba kita dapat ilham yang bertubi-tubi kan. Sehingga kita boleh boleh elaborate kan. Boleh kembangkan macam-macam idea. Sehingga kita tak sedar, kita nak cakap 2-3 poin je. Tapi akhirnya kita telah berceramah 1 jam, 2 jam dan sebagainya lah. Itu semua ilham daripada malaikat. Tapi juga boleh menjadi tempat was-was bagi syaitan. Sebab itulah syaitan ni, dia bila membisikkan kan, dia akan membisikkan kepada hati kita. Dia akan bisikkan was-was daripada hati. Kataan was-was ni, atau was-was ni dia bukan sekadar was-was nak semayang tu, selalu habis sebut lah. Itu kalau sekadar was-was nak semayang, nak angkat wuduk, itu kecil nau lah kata orang Melaka kan. Kecil nau lah kejahatan was-was. Tapi yang kita lihat, kalau kita lihat dalam Quran, ada 2 ayat Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana syaitan. Pada satu ayat disebut fawas wasa lahumas syaitan. Syaitan membisikkan was-was kepada Adam dan Hawa. Ada satu ayat lain menyebut fawas wasa lahu syaitan. Syaitan membisikkan was-was kepada Nabi Adam. Maknanya kita boleh faham dua-dua dibisikkan oleh syaitan, Adam dan Hawa. Jadi apa tujuan syaitan membisikkan was-was ni? Adalah tujuan supaya Nabi Adam dan Hawa mengingkari perintah Allah. Apa perintah Allah? Wala taqrabas hadhihi syajarah. Itu perintah Allah ketika itu.
Itu yang maknanya syaitan timbulkan was-was supaya Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah. Dan kita lihat memang dia berjaya lah, syaitan berjaya. Maka dalam konteks kita sekarang ni pun, perintah Allah bukan sekadar bukan sekadar semayang. Perintah Allah dah banyak sekarang ni. Perintah Allah ni ada dua jenis, perintah wajib dan juga perintah sunat. Maka setiap kali kita nak menjunjung perintah wajib atau perintah sunat, maka ketika itulah syaitan akan membisikkan supaya menjauhi kehendak kita tu, kehendak nak mentaati perintah Allah tu. Sebab itulah habis sebut perintah dan larangan Allah ni sebenarnya adalah satu ujian pada kita setiap hari. Setiap kali kita celik mata masih bernyawa, maka bermulalah episod baru, ujian yang berupa perintah dan larangan. Contoh mudahlah, Habib beri contoh kan. Kita bangun tidur. Apa perintah Allah yang ada bila kita bangun tidur? Sunatnya apa? Sunatnya kita doa kan. Walaupun doa tu adalah perintah sunat. Sunat ni buat dapat pahala yang banyak. Kalau kita tinggal rugilah, tak dapat apa-apa. Tapi itu perintah. Perintahnya nama sunat. Maka orang yang ada iman, yang nak mengejar pahala, nak mengejar kebaikan, maka dia akan buat. Maka bila dia buat benda tu, maka dia berjayalah memenuhi perintah Allah. Celik mata, dah doa tadi, tengok jam 4:30. Ada lagi, perintah lagi. Perintah apa? Bangun tahajud. Perintah bangun tahajud. Jadi kat situ dah pertemuan antara was-was syaitan dengan ilmu kita. Kita tahu tahajud ni besar pahalanya, besar kesannya pada tarbiyah. Kita nak bangun terus ke ataupun kita nak layan nafsu kita yang nak tidur. Situ ujian. Kalau kita bangun, pergi bilik air, gosok gigi, buang air besar sebagainya, kemudian mandi sikit, ambil wuduk dan semayang tahajud, maknanya kita telah berjaya menundukkan nafsu kita dalam menjunjung perintah, walaupun perintah itu perintah sunat. Nampak tak? Jadi maknanya itu yang Habib katakan, perintah dan larangan adalah ujian kepada kita. Setiap hari dengan azan. Dengan azan. Kalau ikut perintahnya kena jawab. Dengan azan. Kalau ikut perintahnya, perintah sunat lah. Lepas azan kena doa. Lepas doa kena selawat. Lepas tu kena sahut seruan tu, pergilah ke masjid, ke surau yang tempat yang kita dengar azan tu. Situ pun ada ujian. Ujian. Nak bangun pergi ke ataupun nak sambung tengok bola, sambung tengok cerita Hindustan. Itu pun ada ujian juga. Maka begitulah juga dengan larangan. Larangannya ada dua jenis. Satu larangan yang haram, tak boleh langsung. Dan juga larangan yang bersifat makruh. Pun sama juga. Sebab bila larangan ni, benda-benda yang dilarang ni, inilah benda-benda yang disukai oleh nafsu kita. Kat situ ujian. Adakah nafsu berkeras nakkan benda tu ataupun kita berjaya kawal nafsu sehingga kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat manakah pertembungannya? Pertembungannya dalam hati kita. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Ini yang Abi contohkan tadi dah sebenarnya. Akal sebab apa disebut akal? Sebab akal banyak tahu kita ni sebenarnya, kita lah yang geng-geng Mi'raj ni kan. Mi'raj ke Isra' ke sejak dulu kan. Dah 23 generasi kan. Dah lama kita terima tarbiyah, sambung lagi kat kampus, luar kampus, sambung lagi kan. Kita sebenarnya dah banyak tahu dah. Akal kita ni orang kata dah disumbatkan dengan macam-macam fikrah, macam-macam idea, macam-macam kepahaman. Banyak kita dah tahu. Tapi tetap bertembung sebab apa? Bertembung dengan hawa nafsu untuk mengamalkan perkara tu. Situ yang jadi pertembungannya. Nak mengamalkan apa yang kita tahu.
Contoh mudah lah, sembahyang sunat kan. Tahu kita sembahyang sunat ni, tuntutan dia. Kita tahu kan. Tak payah orang beritahu pun kita tahu. Tapi sampai hari ni, nak istiqamah dengan sembahyang sunat pun bukan senang sebenarnya. Tak semudah kita nak kata kita dah istiqamah dengan sembahyang sunat. Ya, kita masih celam-celum lagi kan. Kita orang kata tak lagi rasa kalau tinggal sembahyang sunat ni rasa bersalah. Tak rasa apa-apa dalam hati kita bila kita tinggalkan sembahyang sunat. Menunjukkan bahawa akal kita dah tahu tapi nafsu masih banyak mengawal kita lagi. Sebab itulah maknanya nafsu ni dia kena diajar. Dia kena diajar, kena ditarbiah sepanjang hidup kita sebenarnya. Perjuangan sepanjang hidup kita. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah atau kama qala. Seorang pejuang itu ialah seorang yang berjuang menundukkan nafsunya, mendidik nafsunya. Fi ta'atillah, dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita ni disuruh puasa. Sebab bila kita berpuasa ni dia langkah on the way untuk kepada takwa. La'allakum tattaqun. Sebab itulah maknanya takwa inilah yang kita bincang tadi. Ikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Very simple lah. Our deen Islam is a very simple deen. Deen yang sangat simple sebenarnya, mudah aja. Ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Tapi itulah yang akan membentuk perjuangan kita sepanjang hidup sebenarnya. Sampai kita mati. Itulah perjuangannya. Menegakkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mendidik nafsu ni bukan cukup sekadar bulan puasa 30 hari setahun sekali, setahun sebulan. Esok masuk bulan Syawal puasa 6. Buat kesan puasa 6 ni setahun. Kemudian lepas puasa 6 belajarlah mengajar diri kita dengan puasa Isnin Khamis. Tak dapat 2 hari pun dapat Isnin, tak dapat Isnin pun dapat Khamis. Tak dapat tiap minggu pun kena 2 minggu sekali. Tak dapat 2 minggu sekali, buat sebulan sekali. Yang penting proses didik nafsu, kekang nafsu ni kena dibuat. Sebab Imam Ghazali kata apa? Nafsu ni kena dididik dengan 3 cara. Yang pertama, nafsu ni dia ibarat macam binatang ternak, binatang liar. Binatang liar. Maka binatang liar ni kalau kita nak jinakkan dia, maka kita jangan beri dia makan. Bila dia tak diberi makan, dia jadi lemah. Yang kedua, binatang liar ni bila dah tak diberi makan, maka nak ajar dia kena letak beban yang berat atas badan dia. Baik kuda ke, keldai ke dan sebagainya kan. Binatang-binatang yang kita boleh jinakkan untuk tujuan kegunaan kita. Maka untuk konteks nafsu kita, dibebankan nafsu dengan ibadah. Itu sebab bulan Ramadan ni, sebab itulah bulan puasa Ramadan ni, dia datang dengan keistimewaan kelebihan bulan Ramadan. Dia datang sekali. Dia bukan sekadar wajib berpuasa, lepas tu bulan Ramadan ni tak ada apa-apa. Tapi yang berlaku ialah bulan Ramadan datang dengan puasa sebagai satu bulan yang sangat istimewa. Tak cukup dengan kelebihan harian dia, ada pula Lailatul Qadar. Maka bebankanlah nafsu kita dengan ibadat. Tambah sembahyang sunat, tambah bacaan Quran, tambah wirid zikir, taubat pada Allah dan sebagainya. Maka nafsu akan semakin lebih tenang. Dan yang ketiga untuk didik nafsu ni kena berdoa pada Allah. Kita minta pertolongan Allah. Kita ni lemah kan? Kita ni lemah, maka kita kena minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuncak daripada didikan inilah kita akan dapat nafsu yang dikatakan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Tenang dalam mengikut perintah Allah. Dan tenang dalam meninggalkan larangan Allah. Itu mutmainnah.
dalam satu surah kan, surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah ni, yang tenang ni, Allah Ta'ala jemput masuk syurga. Wadkhuli jannati. Maknanya kalau kita nak dapat kepastian masuk syurga, kena didik nafsu sampai tahap nafsu yang tenang. Allah Ta'ala akan jemput kita masuk syurga. Hebatnya. Baik. Jadi maknanya balik pada apa yang kita bincangkan, peperangan antara akal dan hawa nafsu ni berlaku dalam hati kita. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan. Akal dia tahu banyak benda baik kan. Semua tahu. Dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Nafsu ni diri kita lah sendiri sebenarnya. Yang dikatakan nafsu ni diri kita, bukan diri orang lain. Nafsu itu adalah diri kita. Maka nafsu lah yang banyak menghalang kita daripada buat benda baik. Nafsu lah yang banyak menghalang kita daripada beribadah. Maknanya diri kita lah yang sebenarnya banyak menghalang diri kita sendiri untuk beribadat, untuk buat baik sebenarnya. Diri kita. Sebab itulah kalau kita boleh didik diri kita ni, maka diri kita akan jadi diri yang menyuruh diri kita supaya buat baik. Itu nafsu. Sebab kita tak ada nak benci nafsu kita ni. Nafsu kita ni lah diri kita. Kita tak ada nak buang pun nafsu ni. Sebab nafsu tu ialah diri kita. Yang kita boleh buat ialah kita kena ajar dia. Kena didik dia. Itu yang mesti kita lakukan. Sepanjang hidup kita secara serius dan secara sungguh-sungguh. Maka sayugianya bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Daripada yang 9 tadilah. Ini dah pada kesimpulan. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Yalah, disimpulkan. Kita boleh faham dua. Sama ada kita faham dalam konteks yang kelima tu, jangan kita lalai daripada ingat bahawa hati itu tempat bertembung antara ilham dan was-was tu. Dan juga jangan kita lalai daripada ingat bahawa hati ini tempat perang antara akal dengan hawa nafsu. Maka jangan lalai daripada itu. Ataupun kalau disimpulkan kelima-lima yang kita dah bincang ni daripada beberapa kelas yang lepas, maka kita jangan lalai lah daripada 5 perkara ni. Yang mana tujuannya adalah untuk memastikan hati kita bersih daripada sifat-sifat mazmumah dan terhias dengan sifat-sifat mahmudah. Baik. Tambahan lagi, bahawasanya kesalahan jantung itu, yakni hati itu lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran. Ini kesan bila hati ini tak dijaga. Kalaulah hati ini kita tak dijaga, bayangkan hati kita akan penuh sesak dengan sifat-sifat mazmumah. Sebab sifat mazmumah ni dia berangkai-rangkai kan. Contohnya bila kita ada penyakit, seorang ni yang ada penyakit takabur dalam hati dia. Takabur ni maknanya engkar kan, dia sombong, membesarkan diri, melihat diri baik daripada orang lain dan menghina, merendahkan orang lain. Maka itu basic untuk timbulnya penyakit-penyakit lain. Penyakit ujub, bangga diri, penyakit riak, suka mempamerkan kebaikan diri, hasad, dengki. Tambah lagi dengan cinta dunia, cinta pangkat, cinta kedudukan, macam-macam kan. Itu dia akan merebak-rebak sehingga kalaulah dibiarkan, hati kita ni berserabut. Hati kita ni penuh sesak dengan sifat-sifat mazmumah. Yang menakutkan ialah kita sendiri tak sedar. Itu yang menakutkan.
Bila kita tak sedar, dibimbangi, maknanya menjelang hari kematian kita, kita mati dalam keadaan hati kita masih penuh sesak dengan sifat-sifat mazmumah. Ini yang paling menakutkan. Dan inilah yang boleh menyebabkan ramai orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kematian yang jahat. Su'ul khatimah sebab apa? Dia membiarkan hati dia penuh sesak dengan sifat-sifat mazmumah. Wal'iyazubillah. Dan sekurang-kurangnya, kata musannif, hati itu jadi keras. Dan tidak menerima pengajaran. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ibaratkan hati ini berjadi macam keras macam batu. Kal hijarati au asyaddu qaswah. Surah Baqarah. Dalam ayat 74. Hati yang keras. Hati yang keras ni adalah hati yang tak ada respon terhadap ilmu. Hati yang tak respon terhadap ilmu, terhadap kebaikan, terhadap ayat-ayat Allah, dia tak ada respon. Sebab dia keras dah. Dan antara sebab juga ialah kerana hati itu susah nak ingat Allah. Menunjukkan hati keras. Jadi ini bahayalah. Bahaya. Dibimbangi, mati dalam keadaan begitu. Itu yang sangat membahaya. Tanpa kita sedar. Baik. Dan kesudahannya, ini yang paling menakutkan. Iaitu kufur, yakni berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerosakan yang paling besar yang boleh berlaku pada hati. Kalaulah kita tak menjauhkan hati kita dari sifat mazmumah, dan kalaulah kita tak hias hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin? Artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam AS dan membesarkan diri ia iblis, dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Bayangkan. Iblis ni tak pernah menyekutukan Allah. Dia tak syirik kepada Allah. Dia tahu Allah Ta'ala ni esa. Tapi yang dia salahnya ialah bila dia sombong melihat dirinya sendiri. Dia sombong. Tapi itulah kita lihat, bila dia direjam oleh Allah Ta'ala, dia minta pada Allah. Dia minta pada Allah supaya dia panjang umur. Dan Allah Ta'ala makbulkan tu. Bayangkan. Iblis doa. Minta pada Allah supaya dia dipanjangkan umur. Sebab dia nak menyesatkan manusia. Allah Ta'ala makbulkan. Maka malanglah kalau kita sendiri yang kita ni Allah Ta'ala offer boleh berdoa kan. Tiba-tiba kita tak berdoa pada Allah. Iblis pun doa dia pun Allah Ta'ala makbul. Tiba kita tak nak berdoa. Teruk kita daripada iblis lagi. Wal'iyazubillah. Baik. Maka adalah takabur itu, yang mana dalam konteks perbincangan kita, takabur ni adalah merupakan punca kenapa hati jadi keras. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, dalam hati, maka menyebabkan ia iblis akan tertegah daripada sujud. Jadi iblis ni contoh mudahlah, hati dia keras. Jadi keras hati kan. Dia tak menyekutukan Allah, tapi hati jadi keras sebab kesombongan yang ada dalam hati dia. Maka benda ni boleh berlaku pada diri kita. Yang lebih berbahaya ialah kita tak tahu pun kita sombong. Itu yang bahaya. Kita tak tahu. Kenapa tak tahu? Kita tak belajar. Sebab tahu ni, belajar inilah yang boleh bawa cahaya terang pada hati kita. Itu yang boleh bawa cahaya terang pada hati. Bila hati kita terang, barulah kita nampak buruk baiknya hati kita ni. Itu dia. Jadi, maka adalah takabur itu dalam jantungnya, dalam hati iblis, maka menyebabkan ia takabur
hati tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya. Wal-ayazubillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya. Dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ni. Apa dia? Pertama, sangat loba atas makanan. Yang kedua, sangat loba atas berkata-kata. Ketiga, marah. Keempat, dengki. Kelima, kikir. Kikir ni lebih teruk daripada bakhil lah. Adik-beradik bakhil. Tapi lebih teruk. Bakhil ni dia, diri dia, harta dia. Ni untuk dia. Tapi kikir ni, harta dia untuk dia, harta orang pun untuk dia. Itu kikir. Dan kasihkan harta. Yang keenam, kasih akan kemegahan. Ketujuh, kasih akan dunia. Ke-8, membesarkan diri. Takabur lah. Ke-9, ujub. Ke-10, riak. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghias jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, artinya sesungguhnya dapat kemenanganlah mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya, hatinya daripada kelakuan yang dilarang. Sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Artinya bersuci itu separuh daripada iman. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia sempurna iman dengan membersihkan hati, membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Bersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tak suka. Dan menghiasinya dengan kelakuan yang kasih ia Allah akan sifat-sifat yang baik itu. Maka membersihkan itu setengah daripada iman. Jadi maknanya inilah tarbiyah kita. Tarbiyah yang kita kena lalui sepanjang hidup kita. Seperti menghiasnya itu setengah iman dan perhimpunan keduanya iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Jadi habis mukadimah daripada bab jantung ni, bab hati. Dan insya-Allah kita akan masuk pada bab yang pertama pada menyatakan syarahut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Wallahu a'lam bissawab.